Baik ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni kita tengoklah ya, part yang kedua yang melibatkan penyelesaian persamaan linear. Ni belum lagi masuk penyelesaian masalah lah, hanya melibatkan penyelesaian persamaan linear. Baik, so dalam tajuk ini standard pembelajaran dia adalah melibatkan menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baik. So, penyelesaian dia boleh diselesaikan dengan yang pertama yang melibatkan kaedah cuba jaya. Yang ini try and error lah. Okay. So, yang kedua kaedahnya melibatkan aplikasi konsep kesamaan. So, yang ketiga adalah melibatkan kaedah pematahbalikan, reverse back. Okay. Jadi, saya akan tunjukkanlah ya, yang pertama yang melibatkan kaedah cuba jaya. So, kaedah cuba jaya ni kata dia macam try and error. Kita try je masukkan nilai untuk dapatkan jawapan. Okey, katakan diberi pada kita soalan 5 tolak 2x sama dengan 1. Okey, sekarang ni kita akan try apa sahaja nombor yang kita rasa logik ya, yang kita rasa kita nak cuba untuk menggantikan nilai x. Okey, katakan seperti contoh yang saya buat ni, katakan saya nak gantikan nilai x tu dengan 1. Okey, katakan dekat sini. Right. Saya ambil pen sekejap. Saya nak letakkan nilai x itu sama dengan 1. Saya nak kata x sama dengan 1. Jadi saya gantikan nilai x itu ke dalam persamaan. Okey. So saya masukkan, kalau diberi pada kita, saya tunjuklah kat sini. Sekejap, saya ambil warna putih. Tak ada putih, merah. Okey. 5 tolak 2x. Okey. Sama dengan 1. So, bila kita nak gunakan kaedah cuba jaya ni, kita kena pastikan nilai kiri dan kanan itu mesti sama. Baru kita boleh pakai ataupun kita katakan jawapan itu betul lah. Tapi kalau kata tak sama, tak boleh. Okay, katakan sekarang ni saya nak ambil x, nilai dia adalah 1. So, saya gantikan nilai x1 ni ke dalam persamaan. So, kita akan dapat 5 tolak 2 dalam kurungan 1 sama dengan 1. So, 5 tolak 2 dapat 3. Adakah 3 ni sama dengan 1? Tak. Jadi, tak boleh lah. Yang ni tak nak. Tak boleh pakai. Okay, x sama dengan 1 tak nak. Okay. Tengok pula kalau kata x sama dengan 2. Kita gantikan dalam persamaan. So, persamaan kita 5 tolak 2x sama dengan 1. So, kita gantikan x sama dengan 2 ke dalam persamaan. So, kita akan dapat 5 tolak 2 darab 2 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Okay. So, baru betul. Jadi, jawapan akhir kita adalah x sama dengan 2 lah. Sebab kita dah tahu kiri dan kanan dia nilai dia sama. Okay. Ini adalah merupakan kaedah cuba jaya. Okay. Tapi dia agak makan masa sikit lah sebab kita nak try sampai kita dapat jawapan. Okay. Tapi saya nak juga untuk latihan nanti kena cuba untuk ketiga-tiga kaedah. Right? Sebab yang ini konsep asas yang kita kena perlu tahu. Dan selepas itu barulah kita pilih cara mana yang lebih mudah bagi kita. Okay. Baik. Soalan seterusnya. Okay. Kaedah cuba jaya lagi. Okay. Soalannya adalah x tambah 4 sama dengan 7. Okay, pun sama juga. Tapi kalau ni kita nampak tak? Kalau kita pilih 1 tak boleh. Kita try 2 tak boleh. 3 pula try tak boleh. So, kita try sampai apa nombor yang boleh. Memang dia akan makan masa sikit. Tapi kita akan dapat tahu cara penggunaan kaedah inilah. Jadi kita akan mahir sebenarnya. Ini pun penting juga sebab ini adalah salah satu kaedah untuk kita memasukkan nilai pemboleh ubah. Kita belajar balik apa kita dah belajar sebelum ni, kita apply balik, so kita akan ingat balik lah. Tapi kalau tak buat tu, sorry to say lah, dia takkan ingat lah, dia takkan tahu, dia takkan mahir. Okay? So konsep untuk belajar matematik ni kena mahir, kena rajin buat latihan, baru kita boleh faham ya. Baik. So, kaedah cuba jaya ni pun sama juga. So, katakan nilai x dia adalah 1. So, gantikan dalam persamaan. So, kita akan dapat 1 tambah 4 sama dengan 5. Ni saya tersilap ni. Yang ini semua bukan 5 ya. Ini adalah 7. Okay, x. Sini semua 7. Typing error. Okay. So, dekat situ sama dengan 7. So, kita akan dapat 5 tak sama dengan 7. So, kalau kita gantikan 2 tambah 4 sama dengan 6 kan? So, 6 tak sama dengan 7. Begitu juga dengan 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. So, 7 sama dengan 7. Jadi, jawapan akhir dia adalah 3. Okay. So, kita akan gunakan nilai X itu adalah sama dengan 3. Okay.
Okay, ya. So ini melibatkan pula kaedah aplikasi bagi konsep kesamaan. Okay. So tips bestari dekat situ, dalam satu persamaan linear, nilai di sebelah kiri sentiasa sama dengan nilai di sebelah kanan. So maka operasi matematik yang dilakukan pada kedua-dua belah persamaan linear mesti mempunyai dan mematuhi konsep kesamaan. Maksudnya macam ni. Katakan diberi pada kita soalan X tambah 7 sama dengan 11. Okay, jadi apa yang perlu kita buat dekat sini, kita samakan. Okay, samakan apa? Kita nak hapuskan nilai. Katakan dekat sini, nilai depan dia adalah 7. Okay, so kita nak hapuskan 7. So 7 dekat sini adalah positif. So cara nak hapuskan, nak jadikan dia kosong adalah tolakkan dengan 7. Jadi, bila di sebelah kiri tolak dengan 7, maka di sebelah kanan pun tolakkan dengan 7. So kita nampaklah 11 tolak 7. Okay, so kita akan gunakan operasi yang sama lah. Jadi kita akan dapat, bila dah tolak dengan 7, sini adalah X sama dengan 4. Okey, dekat sini pun kita dapat juga. Okey, X sama dengan 4. So nilai ni adalah 4, sini pun adalah 4. Itu kaedah yang melibatkan konsep kesamaan. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey. X sama dengan 4X sama dengan 36. So dekat sini kita tahu 4X ini maksudnya adalah 4 didarabkan dengan nilai X. So operasi dia operasi darab lah. Jadi, kita nak hapuskan nombor 4. Okey, so kalau nak hapuskan nombor 4, kita gunakan operasi bahagi. Jadi, sebelah kiri kena bahagikan dengan 4. Kalau dah bahagikan dengan 4, dekat sebelah kanan pun kena bahagikan dengan 4. Kenapa kita bahagikan dengan 4? Sebab kita nak tinggalkan X sahaja yang berada di sebelah kiri. So, kena ingat, bila dia melibatkan persamaan linear, pemboleh ubah mesti berada di sebelah kiri. Tak boleh berada di sebelah kanan. Okey, so kalau kita berada di sebelah kanan tu maksudnya belum dipermudahkan lagi lah. Baik. Jadi kita punya tugas sekarang ialah nak menjadikan di sebelah kiri ni hanya tinggal pemboleh ubah saja. So pemboleh ubah kita sekarang X. Jadi kita nak hapuskan, kita nak hilangkan nilai 4 ni. Jadi kita bahagikan dengan 4. Kenapa? 4 bahagi 4 dapat 1. Okey. So kita akan dapat X sama dengan 9. Okey, bila kita potong. So sini tinggal 9. Jadi nilai X kita 9 lah. Ini konsep kesamaan. Okey, baik. Seterusnya melibatkan kaedah pematahbalikan. Yang ini sangat senang. Kaedah pematahbalikan ni yang memang saya selalu guna dalam kelas dan juga ramai pelajar yang gunalah. Okey. So kaedah ini sangat mudah. Yang ini yang paling mudah sebenarnya. So kalau nak gunakan kaedah ini, langkah yang pertama, kita kena tengok dulu persamaan yang diberi dan kita cari dulu apakah nombor yang tunggal. Nombor tunggal dekat sini maksudnya dia tak ada kaitan dengan pemboleh ubah. Single number, nombor je yang ada, tak ada pemboleh ubah. Jadi kita akan selesaikan yang itu dulu. Dia ikut autoriti lah, ikut dia punya keutamaan. Okey, so soalan diberi pada kita 4x per 5 tambah 7 sama dengan 23. So langkah 1, nampak tak saya circlekan nombor 7 ni, dan 7 ni dia single. Okey, 5 kita tak boleh bawa dulu. Kenapa? Sebab 5 ni ada kaitan lagi dengan 4x. So kita bawa dulu 7 sebab dia single. So seorang dia je, tak ada pemboleh ubah kat situ. Jadi bawa ke sebelah kanan. So kalau daripada kiri bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi kontra. Ingat lagi tak apa yang kita dah belajar semasa di bab 1? So kita apply balik lah. Okey. So kita akan dapat simbol akan berubah lah, dia akan jadi kontra kan. Okay, so kita akan dapat 4x per 5 sama dengan 23 tolak 7. So tekan kalkulator. So kita akan dapat 4x sama dengan 16. Masih lagi belum dipermudahkan. Okay, then kita tengok kat sini. Kalau 4x per 5 sama dengan 16. Okay, apakah nombor tunggal dekat situ yang tak ada kaitan dengan pemboleh ubah? Of course lah nombor 5. Okay, ini sambungan dia lah. Okay, langkah yang kedua tadi kan 4x per 5. So 5 ini adalah nombor tunggal, tak ada kaitan dengan pemboleh ubah, tapi saya circlekan sekali, saya bulatkan sekali dengan dia punya tanda, iaitu tanda bahagi. So kalau bahagi kontra, nak bawa ke kanan, dia akan jadi darab. So kita bawa dia ke kanan. Okey, sebab dia nombor tunggal. So simbol akan berubah lah jadi darab. Jadi 4x sama dengan 16 darab 5. So kita akan dapat 4x sama dengan 80. So ini masih lagi belum diselesaikan lagi. Okey. Seterusnya, okey, yang tadi juga langkah yang ketiga,
kita punya persamaan tadi adalah 4x sama dengan 40. So saya bulatkan 4x 4 tadi. Kenapa? 4 adalah nombor. Walaupun dia ada kaitan dengan x, tapi kita nak pindahkan nombor. Dan kita ketahui bahawa 4x itu maksudnya 4 darab x. Okey, jadi kita pindahkan nombor 4 ke sebelah kanan. So dia akan jadi bahagi. Kontra lah, darab bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, so kita akan dapat X sama dengan 80/4. So, kita akan dapat X sama dengan 20. Sangat-sangat senang. Okay, saya lebih prefer gunakan kaedah pematah balikkan ini. Tapi untuk konsep ini, untuk standard pembelajaran yang ini, kita kena tahu ketiga-tiga soalan. Sebab dalam exam biasanya dia akan mentionkan, dia akan bagi tahu, okay, dengan menggunakan kaedah cuba jaya selesaikan persamaan tersebut. Okey, ataupun dikata dengan menggunakan kaedah aplikasi kesamaan. Okey, kaedah kesamaan. So jawapan mesti kena ikut kaedah-kaedah yang disebutkan tadi. That's why kita kena tahu ketiga-tiga kaedah ini. Okey. Baik, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.